rancangan Mau'izah di Duke TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, apa khabar sidang penonton? Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bertemu sekali lagi bersama-sama dengan saya Ustaz Azhar Latif dalam rancangan Mau'izah sepanjang Ramadan ini, disiarkan khas untuk semua penonton-penonton yang dirahmati Allah. Sebelum kita menyambung perbincangan kita pada hari ini, saya mengajak kepada semua penonton-penonton yang dirahmati Allah yang masih belum lagi menekan butang subscribe, jangan lupa menekan butang subscribe dan jangan lupa menekan butang notification, serta kongsikan kepada rakan-rakan kita yang lain yang berada di luar sana untuk sama-sama mendapat kebaikan, sama-sama mendapat maklumat berkenaan dengan perkongsian tazkirah yang kita akan muat naikkan di laman YouTube di channel Ustaz Kazim Duke TV. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, sadaqallahul azim, yang bermaksud tidaklah aku perintahkan kepada sekalian hamba-hambaku melainkan supaya mereka itu beribadah ikhlas kerana agama. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita nak bicara tentang beribadah secara ikhlas. Bagaimana kita nak menjadikan ibadah kita itu ikhlas kerana agama, ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ada beberapa tips yang dikongsikan oleh para ulama berkenaan dengan menjadikan ataupun memastikan ibadah kita ini ada padanya itu nilai keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya sidang penonton yang dirahmati Allah, iaitulah menjadikan amalan kita ini ataupun menjadikan amal ibadat kita itu tidak terhenti apabila selesai melakukan sesuatu ibadat, melainkan kita menambah lagi dengan ibadat-ibadat yang lain juga, walaupun sedikit. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, contohnya tuan-tuan, kita sekarang berada dalam bulan Ramadan dan Ramadan akan meninggalkan kita tidak lama lagi. Kita telah mula melangkah masuk ke 10 Ramadan yang terakhir. Maka Ramadan semakin hari meninggalkan kita, sempurna sahaja bulan Ramadan, maka kita akan menyambut Aidilfitri pada bulan Syawal. Maka selepas kita menunaikan ibadat di dalam bulan Ramadan, ada satu saranan daripada Nabi SAW. Nabi kata, summa atba'ahu sittan min Syawal. Kita ikuti pula puasa dalam bulan Ramadan ini dengan kita melaksanakan pula 6 hari di dalam bulan Syawal. Maka kalau kita melihat tuan-tuan dirahmati Allah, kelebihan orang yang berpuasa 6 tambah 6 hari je tuan-tuan. Rasulullah tak sebut pun suruh tambah sampai 30 hari sebulan, tapi Rasulullah sebut 6 hari sahaja. Tetapi kata Nabi, pahalanya seibarat ataupun seumpama berpuasa sepanjang tahun. Subhanallah, tabarakallah. 6 hari sahaja tambah. Syaratnya berpuasa dalam bulan Ramadan, maka kita tambah pula dengan 6 hari. Maka 6 hari ini menjadikan kita mendapat pahala sepanjang tahun. Jadi ini di antara cara bagaimana kita nak menambahkan keikhlasan kita dalam beribadat. Sebab itu bila kita buat satu-satu ibadat tuan-tuan yang dirahmati Allah, jangan sekali-kali kita mudah merasa puas hati dengan apa yang telah kita buat, melainkan dengan kita mencari jalan dan berusaha untuk menambah dengan ibadat-ibadat yang lain. Selesai kita menunaikan solat fardu, kita tambah pula dengan solat sunat. Selesai kita berpuasa yang fardu, maka kita puasa sunat. Selesai kita menunaikan zakat yang diwajibkan, maka kita mengeluarkan sedikit untuk memberikan sedekah-sedekah yang sunat. Maka ini di antara jalan yang pertama untuk melahirkan keikhlasan dalam kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang keduanya, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bagaimana melahirkan keikhlasan, iaitulah dengan berusaha untuk menambah nilai dalam ibadat. Tadi kita sebut menambah ibadat. Yang keduanya ialah menambah nilai dalam beribadat. Kadang-kadang ibadat kita tu tak banyak mana, sedikit, tetapi bila nilainya itu ditambah, makna nilainya itu dinaikkan, nilainya dibesarkan, maka di antara kelebihan orang-orang yang berusaha untuk menambah nilai dalam ibadat ini, maka terpeliharanya daripada sifat ghurur, syok sendiri, overconfident kata orang. Bukan, supaya ibadat yang kita buat ni kita tak rasa confident, cukup lah tu, rasa-rasa dah dapat syurga dah rasanya. Tak, nanti dulu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita tak nak jadi keadaannya demikian. Kita kena senantiasa berusaha, walaupun ibadat kita sikit, tetapi kita nakkan nilainya itu dipandang besar dan dipandang tinggi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana untuk menambah nilai dalam ibadat kita? Kata ulama, yang pertamanya, setiap kali kita selesai menyempurnakan sesuatu ibadat, jangan lupa istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Cuba kita lihat bagaimana Allah perintahkan baginda Nabi SAW meraihkan kemenangan ketika peristiwa pembukaan kota Mekah. Tuhan sebut di dalam Al-Quran, Tuhan kata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Allah Ta'ala menggambarkan kemenangan ketika peristiwa pembukaan kota Mekah. Kamu akan melihat, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berbondong-bondong orang mula mengikut kamu, mula menyokong kamu. Maka bagaimana kamu nak meraihkan kemenangan tersebut? Tuhan kata, fasabbih bihamdi rabbika, maka hendaklah kamu mensucikan Tuhan kamu, wastaghfirhu, dan hendaklah kamu memohon keampunan kepada Tuhan kamu. Subhanallah. Sangat cantik yang diajarkan oleh Allah kepada baginda Nabi SAW, yang sepatutnya kita contohi, yang sepatutnya kita ikuti, iaitulah dengan apa? Dengan senantiasa beristighfar. Sebab itu Nabi mengajar kita, lepas daripada sembahyang kita istighfar. Tuan-tuan yang baru selesai menunaikan ataupun membayar zakat fitrah dalam bulan Ramadan ni, bukan? Amil tu selesai kita, kemudian dia pun tadah tangan, sebelum dia berdoa, dia istighfar 3 kali. Kenapa istighfar itu? Kerana mohon supaya nilai ibadat kita itu ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, bagaimana nak menambah nilai dalam ibadat kita, iaitulah dengan berdoa. Di antara doa yang diajarkan kepada kita, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah bantuan kepada aku supaya aku menjadi orang yang senantiasa mengingatimu. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah bantuan kepadaku supaya aku senantiasa menjadi manusia yang mensyukuri akan segala nikmat-nikmatmu. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah bantuan kepada aku supaya aku senantiasa mengelokkan akan amal ibadatku. Ini di antara doa yang bagus, yang elok kita amalkan. Tak ada apa sangat pun doa ni, tetapi doa ini adalah merupakan satu doktrin kepada kita. Supaya apa? Supaya senantiasa bersemangat dan menjadikan amal ibadat kita itu walaupun sedikit, tetapi nilainya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada hari ini dapat memberikan kepada kita satu pencerahan, dapat memberikan kepada kita satu jalan, dan terus membawa kita untuk melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam pada masa yang sama, amal ibadat yang kita lakukan ada nilai keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Izinkan saya mengundur diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.